Yeah, I've been feeling so, I've been Assalamualaikum puan. Salam. Sebelum kita start temu puan kita, boleh tak puan macam share sedikit latar belakang sebagai seorang parents? Okey, saya mempunyai 3 orang anak. Okey, buat masa ni yang sedang bersekolah di sekolah rendah ada seorang iaitu yang nak sulung. Jadi yang sulung tu dah 8 tahun. Jadi saya baru termasuk tahun ni baru 2 tahun lah menjadi ahli di sekolah. Macam tu. So bila ada anak yang dah sekolah rendah ni, puan ada pengetahuan tak tentang persatuan ibu bapa dan guru ataupun yang kita selalu dengar PIBG? Okey, untuk PIBG ni biasanya kalau di sekolah, PIBG ni dia memainkan peranan penting untuk pertamanya mencari sumber kewangan sekolah, menambah sumber kewangan sekolah, membincangkan apa-apa permasalahan di sekolah. Contohnya toilet rosak ataupun ada isu-isu yang perlu ditambah baik, macam tu. Puan ada melibatkan diri tak secara langsung apa-apa program lah yang PIBG ada anjurkan? Ya, sebab sebenarnya bukan secara langsung kena menyertai, menjadi ahli PIBG dan perlu menyumbang juga dari segi kewangan dan juga idea. Kalau ada terlibat tu, maksudnya puan apa program yang puan melibatkan diri tu? Macam puan terlibat dalam segi tenaga je ke ataupun puan ada macam sumbangkan duit saja? Biasanya kedua-dua. Biasanya kedua-duanya. Ada permasalahan yang kita perlu beri sumbangan kewangan, ada permasalahan yang kita perlu beri sumbangan idea. Macam tu. Kalau idea tu dari segi ideanya macam mana? Contoh untuk menambah sumber kewangan sekolah. Apa idea ibu bapa? Macam tu. Apa faktor yang membuatkan puan melibatkan diri ke PIBG ni? So ada setengah parents yang macam dia busy kerja, tak dapat melibatkan dengan PIBG, tapi puan sebagai seorang lecturer pun sempat lagi nak melibatkan diri dengan PIBG. So apa faktornya? Faham. Okey. Salah satunya adalah kerana PIBG dilaksanakan pada hujung minggu, iaitu pada hari Sabtu. Sekiranya dilaksanakan pada waktu persekolahan, parents susahlah nak datang. Okey, seterusnya bila puan dah terlibatkan diri dengan PIBG ni, puan ada rasa tak macam PIBG ni dia memberi impak ataupun tidak kepada pelajar dan sekolah tu? Impak terbesar yang boleh dilihat adalah pada sekolah, di mana kewangan sekolah akan ditambah baik dan ada beberapa fasiliti sekolah yang juga ditambah baik. Seterusnya, apa yang puan boleh bantu untuk bersama-sama majukan institusi pendidikan dekat sekolah? Pertamanya, untuk apa-apa pun kena utamakan dulu sumber kewangan. Kena pastikan semua parents tu menyumbang dalam PIBG untuk pelaksanaan mana-mana aktiviti atau program di sekolah. Keduanya adalah untuk parents ni sama-sama membantu menambah baik fasiliti di sekolah. Tapi macam mana kalau macam setiap sekolah memang akan minta sumbangan PIBG dekat setiap parents kan? Kalau bagi yang parents tak nak bagi sumbangan tu, apa nasihat ke sebagai bapa tu, macam mana kita Okey. Untuk yang parents yang tak boleh menyumbang ni, mungkin kita boleh minta parents ni untuk menyumbang seminimum yang boleh. Asalkan mereka menyumbang lah seminimum, ataupun macam ada setengah sekolah juga yang mereka melaksanakan program jualan, okey, di mana parents ni nak tak nak dia akan beli. Contohnya
produk-produk dapur macam Maggi ke ataupun sos cili, sos tomato. Dari situ PIBG ni boleh menjana duit untuk kegunaan sekolah. Untuk bila puan dah terlibat dengan PIBG ni, ada tak cabaran sebagai ibu bapa nak pergi PIBG tu, ataupun cabaran tentang dengan pihak PIBG tu lah, ada tak? Cabaran terbesar adalah kekangan masa. Kadang-kadang tu tak attend bila dia terpaksa buat pada waktu bekerja. Itu satu kekangan. Yang keduanya adalah kekangan yang kedua adalah itulah bila sumber kewangan tu tak mencukupi, jadi idea-idea yang dilontarkan pun tak dapat nak dijalankan sebab masalah kekangan kewangan. Itulah. So daripada cabaran tu, apa yang puan rasa yang boleh, apa cadangan puan untuk pihak sekolah untuk menambah baik lagi penglibatan ibu bapa dengan pihak sekolah? Okey, penglibatan ibu bapa untuk pihak sekolah ni yang paling mudah untuk, sebenarnya yang paling mudah sekali untuk approach ibu bapa ni untuk mereka menyumbang dalam PIBG adalah macam saya katakan tadi, kita promote jualan kepada mereka, promote jualan produk-produk rumah, produk-produk yang keperluan di rumah. Okey, di mana dia akan menyumbang, nak tak nak dia akan menyumbang, dan kita mintalah ini adalah untuk sumbang duit yang dijana daripada penjualan ini akan disumbangkan kepada PIBG sekolah. Itu sebab two way, kita panggil apa, dua-dua untung. Dua-dua untung. Betul. Parents ni pun ada barang yang dia dapat macam tu, dan PIBG pun ada juga hasil dia. Last sekali, apa harapan dan juga nasihat puan kepada ibu bapa yang tak dapat menyertai program PIBG di sekolah? Okey, untuk ibu bapa yang tidak boleh menyertai mana-mana program PIBG ni, pertamanya ibu bapa ni perlu faham yang anak-anak kita belajar di situ, anak kita menuntut di situ. Jadi terutamanya sekolah-sekolah kerajaan ni, sekolah kebangsaan ni perlu sedar, kita perlu ambil contoh sekolah kebangsaan Cina khususnya, di mana sekolah kebangsaan Cina ni sumbangan PIBG dia sangat memperangsangkan. Sebab tu mereka ni tidak perlu memerlukan sumbangan daripada luar untuk membangunkan sekolah tu. PIBG saja cukup untuk sebabkan parents ni memberi sumbangan yang sangat baik. Jadi itu yang kita perlu contohi, sekolah jenis kebangsaan Cina ni. Puan kan join dalam PIBG dekat sekolah kan? Ada tak puan macam pegang jawatan tentang PIBG ke? AJK sahaja. AJK. Tu je lah soalan. Terima kasih sebab sudi bagi sedikit masa puan lah untuk membuat interview. Okey, baik, terima kasih Hafizah. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Umaira dari Diploma Pendidikan Kanak-kanak, sekarang SEM 5. Interview ni untuk subjek penglibatan ibu bapa dan komuniti bawah Medium Saturia. Okay. Sebelum kita start temu bual ini, boleh tak Puan ceritakan sedikit latar belakang Puan sebagai seorang ibu? Okey. Saya perkenalkan diri jugalah. Saya Madam Hasbi binti Abdul Samad. Kalau ikut penglibatan dengan PIBG ni tak adalah secara direct pun. Tapi kita banyak lebih kepada contribute dari segi kewangan lah, macam tu. Kalau ada aktiviti-aktiviti pun kita ada juga join, tapi tak selalulah. Kalau ikutkan anak saya bersekolah di sekolah kebangsaan Bukit Badung. Sekarang ni sekolah rendah 2 orang, sekolah menengah 2 orang. Lepas tu yang bawah tu 6 tahun dengan umur setahun. Setahun tu hantar dekat pusat jagaan? Tak ada, pengasuh. So maksudnya Puan ada libatkan dirilah dengan PIBG untuk wang. Jadi maksudnya Puan kuranglah bagi sumbangan dari segi tenaga dekat kalau PIBG. tenaga ni
setakat ni tak ada lah. Tak ada Tapi program. kalau sebelum ni adalah juga macam program bahasa Inggeris ke, macam diorang suruh kita jadi community ke, kita join jugalah, tapi tak selalu macam tu. Puan ada jawatan ke dekat PIBG? Tak ada. EJK Suami biasa. saya je lah. Suami sebagai apa dia jawatan? Kalau hari tu biro biro ekonomi. Jadi maksudnya suami puan lah banyak join dari segi tenaga. Macam kadang pergi meeting, pergi. Pendapat puan, ada tak apa rasa macam PIBG di sekolah anak puan tu ada memberi impak tak kepada puan ataupun pelajar di sekolah? Ada, sebab mereka banyak je aktiviti-aktiviti untuk pembangunan anak-anak, aktiviti bagi budak-budak ni confident dan sebagainya kan, banyak je program. Kalau nyatakan tu macam sukan pun antara aktiviti juga kan. Macam hari kantin ke apa ke semua tu memang diorang buat jugalah. Terusnya, apakah faktor yang boleh mendorong puan untuk melibatkan diri dengan PIBG? Kalau yang tu kalau macam mereka perlukan AJK ke, tu kita join lah. Lepas tu macam sebenarnya kita ni sebagai ibu bapa pun kena involve jugalah dengan aktiviti yang berada kat sekolah. Jadi kita tahulah anak-anak kita ni ada aktiviti ke tidak kan. Sebab daripada PIBG itulah yang anak kita ada aktiviti sampingan lah daripada aktiviti dalam kelas kan. Ada tak macam contohlah kalau PIBG kan selalu buat aktiviti hari bekerja. Adakah puan pernah luangkan masa untuk datang ke majlis-majlis waktu hari bekerja? Selalunya kalau ada aktiviti tu tengok kalau dia ada link dengan UNICEF, kita join lah. Kalau tak ada, kadang-kadang kita ambil masa waktu tak di kelas ke, ataupun kita ambil cuti. Macam hari ni hadiah ke apa ke, kita sukan ke, kadang-kadang kita ambil lah half day macam tu. Apakah keberkesanan PIBG terhadap ibu bapa, pelajar dan guru pada pendapat puan? Pada pendapat saya, PIBG ni baguslah. Bukannya kita kata guru je yang handle anak-anak kan. Involvement daripada ibu bapa pun penting. Kiranya PIBG tu jadi macam medium perantara lah antara sekolah dan juga ibu bapa. Involvement daripada ibu bapa pun kira bagus lah. Mereka pun tak ada macam nak membelakangkan ibu bapa kan. Ibu bapa pun macam ada wakil ibu bapa tu boleh suarakan kepada masalah-masalah yang ibu bapa hadapi, disampaikan kepada pihak sekolah. Kalau persendirian tu macam amat mengganggu lah kot dari segi pengurusan sekolah kan. Kalau ada PIBG ni baguslah, teratur dah sikit. Okey, adakah penglibatan puan dengan PIBG ni dekat sekolah anak puan bagi impak untuk anak puan, macam dia ada dapat apa-apa ke? Sebenarnya bagus juga, sebab bila dah ada sumber-sumber dana kan, jadi banyaklah aktiviti sekolah diorang buat. Jadi penglibatan kanak-kanak ni meluas. Dia tak fokus kepada okey darjah 6 je, sebab darjah 6 dah nak habis, kenalah banyak sisi tak. Tapi dia open tau kepada semua daripada darjah 1 sampai darjah 6. Jadi dia boleh develop anak-anak ni untuk lebih berani lah ke depan, macam aktiviti melukis, lepas tu aktiviti bersajak ke, speaking ke kan. Anak-anak saya pun involve jugalah aktiviti-aktiviti tu. Puan yang dah pernah contribute wang kepada PIBG dan juga puan pun ada nampak suami puan ada libatkan diri dengan PIBG. Apakah cabaran yang puan boleh nampak bila berhadapan dengan pihak PIBG ni? Cabaran ataupun kekurangan mungkin saya, daripada pihak saya tak nampaklah cabaran tu. Kalau daripada suami saya mungkin kita dah bincang sesuatu tu, tapi kadang-kadang perbincangan tu mereka dah ada aim dah apa yang diorang nak buat sebenarnya. Tak ada banyak mungkin dari segi decision making dalam membuat keputusan tu lah. Jadi apa cadangan puan yang boleh pihak sekolah buat untuk tambah lagi PIBG dekat sekolah? Sebenarnya apa yang ada ni bagus, dah bagus dah. Tapi mungkin dari segi
apa tu, dari segi kalau tengok, kita kata kalau dia buat meeting malam. Masa tu terhad kan kat ibu bapa. Mungkin buat waktu siang ke Hari Minggu. hujung minggu ke kan, ambil lah satu masa sebulan sekali ke buat percubaan. Tak adalah bila nak buat event baru nak sibuk nak buat ni kan. Maksudnya pengurusan pentadbiran PIBG tu perlu improve jugalah. Seterusnya, apa cadangan Puan untuk bagi pihak ibu bapa pula untuk bantu kejayaan sebuah sekolah macam tadi PIBG. Ini apa peranan ibu bapa yang boleh bantu pihak sekolah? Kalau peranan ibu bapa ni macam kita kena cakna lah dengan ambil tahu. Ibu bapa tu kena ambil tahu apa perancangan sekolah, takwim sekolah. Jadi bila kita dah tahu takwim sekolah, jadi kita dah boleh nasihat anak-anak ni bersedia. Lepas tu kita bagi galakan kepada anak-anak untuk sertai lah aktiviti di sekolah lah. Kalau macam untuk ibu bapa secara direct ni macam sukan kan. Kalau dia sukan, kalau dia kata jemput ibu bapa, datang, jangan tak datang. Kalau buat meeting macam AGM, datang, jangan tak datang. Yang terakhir, apa harapan dan juga nasihat Puan kepada ibu bapa yang tak dapat nak menyertai program PIBG? Nasihat tu walaupun tak dapat hadir ke ataupun ni, tapi kena sebenarnya sekarang medium dah banyak, macam grup WhatsApp, grup ibu bapa semua tu kena aware lah, kena apa, sama-sama saling tahu, ambil tahu. Kalau tak dapat pun, maksudnya yalah tadi dari segi sumber kewangan, dana kan. Kalau tak boleh dana pun mungkin dari segi tenaga ke, itulah kena ambil tak dapat datang meeting ke tak apalah, tapi involve. Apakah harapan Puan untuk PIBG di sekolah anak? Harapan saya pada PIBG, sebenarnya apa yang dah ada tu dah kira bagus lah. Tinggal laksanakan apa yang dah dirancang. Macam kita AGM, kita dah rancang, kita dah tak nak buat apa semua kan. Lepas tu kita pun dah bagi komen-komen yang membina lah untuk aktiviti-aktiviti sekolah. Jadi dengan harapan dapat dilaksanakan dengan baik lah. Terima kasih Puan sebab sudi bagi masa jawab soalan. Sama.